Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dikasihi pihak penganjur, pengurusi Masjid Putih, Masjid Negeri Terengganu, ahli jawatan kuasa, seterusnya sidang penonton muslimi-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat kita menyambung lagi pengajian kitab Bulughul Maram yang biasa pengajian ini diadakan di Masjid Putih, Masjid Abidin Negeri Terengganu. Jadi oleh kerana masih lagi kita berada dalam PKP, jadi kita buat secara online sahaja. Dan kita mengharapkan pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada pihak penganjur, juga kepada penonton yang mengikuti pengajian ini secara live. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kesemuanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita akan sambung ataupun pengajian kitab yang kita akan sambung pada malam ni, yang kita akan bincang adalah kitab Bulughul Maram. Yang mana kitab Bulughul Maram adalah kitab hadis. Kitab hadis yang membincangkan tentang hukum hakam, yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, yang dikenali dengan Syekhul Islam, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Di Al-Haytami itu ulama masyhur dalam bidang fiqh, manakala dalam masyhur dalam bidang hadis, pengarang kitab Bulughul Maram adalah Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungan pengajian kita adalah hadis yang ke-630. Kita sebenarnya masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Walid Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, man istafada malan fala zakata alayhi hatta yahul al-hawl wal rajihu waqfuh. Katanya menurut hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmidzi melalui Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, disebutkan barang siapa yang memperolehi harta, maka tidak wajib zakat ke atasnya sehingga berlalu atasnya setahun. Mesti kena cukup haul. Namun hadis ini yang paling kuatnya, yang paling rajihnya adalah hadis mauquf di atas Abdullah bin Umar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya, yang pertama sekali, hadis ni ada diriwayat secara marfu' dan ada diriwayat secara mauquf. Maksud diriwayat secara marfu', maksudnya adalah hadis ini diriwayat oleh beberapa orang ulama bahawasanya ini adalah perkataan Rasulullah. Namun di sana ada riwayat secara mauquf, ia bukan perkataan Rasulullah, ia adalah perkataan sahabat, iaitu perkataan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Okey, jadi kita dalam hadis ni, kalau kita tengok kepada sanad hadis ni, ada diriwayatkan secara mauquf, ada diriwayatkan secara marfu'. Diriwayatkan secara mauquf dengan maksud ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini, antaranya Imam Tirmidzi, ketika dia meriwayatkan hadis ini adalah hadis ini sanad dia bersambung sehingga kepada Abdullah bin Umar, dan ini adalah perkataan Abdullah bin Umar. Okey, itu dinamakan hadis mauquf, perkataan sahabat.
Dan ada riwayat yang kedua yang mana diriwayat oleh ulama hadis, sanad dia bersambung daripada Abdullah bin Umar daripada Rasulullah. Ia adalah perkataan Rasulullah. Itu dipanggil diriwayat secara marfu'. Tetapi ar-rajihnya yang kuatnya adalah diriwayat secara mauquf bukan marfu'. Maksudnya ia bukanlah perkataan Rasulullah, bahkan ia adalah perkataan Abdullah bin Umar. Maksudnya diriwayat secara marfu', hak tu bukanlah yang kuat, bahkan hak yang tu adalah hak yang lemah. Ala kulli hal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahawasanya ada seorang sahabat Rasulullah menyebut bahawasanya, iaitu Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang cukup alim, yang menyebut bahawasanya sesiapa yang memperolehi harta, maka tidak ada zakat di atas harta yang diperolehinya itu sehinggalah cukup haul. Orang yang memperolehi harta, dia tidak ada zakat pada harta tersebut melainkan sehinggalah cukup haul, atau maksud daripada hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita pernah bincang bahawasanya zakat terbahagi kepada dua. Yang pertamanya, zakat yang berkait dengan tubuh badan kita. Zakat yang berkait dengan tubuh badan kita dinamakan sebagai zakatul fitr. Zakatul fitr, ataupun kita panggil juga zakatul fitrah. Zakat fitrah. Yang keduanya adalah zakat yang berkait dengan harta. Zakat al-abwal. Okey, zakat fitrah itu jelas. Diwajibkan hanya pada ataupun setelah seorang saat itu sempat satu Syawal. Jadi dia sempat satu juzuk daripada Ramadan dan sempat satu juzuk daripada Syawal, dan ada lebihan belanja dia, lebihan daripada apa yang diperlukan untuk perbelanjaan dia dan keluarga dia pada hari raya dan malam raya. Kalau ada lebihan, maka wajib dia kena keluar zakat. Baik. Maka itu zakat fitrah. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah zakat harta. Zakat harta dia merangkumi zakat binatang, ternakan, zakat tanaman, zakat buah-buahan, biji-biji yang biji ring, makanan asasi lah. Dan termasuk juga zakat mata wang, zakat galian mah perak, zakat harta hak yang ditemu, hak yang dijumpai, rikaz, ataupun dafinul jahiliyah, itu dipanggil zakat harta. Yang mana dalam zakat harta ni, ada harta hak yang menjadi syarat wajib zakat tu adalah mesti kena cukup haul, dan ada tidak disyaratkan cukup haul. Okey, itu kita kena faham. Di sana ada harta yang cukup haul tidak menjadi syarat untuk wajibnya zakat. Sebagai contoh, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat buah-buahan, zakat biji-bijian ataupun biji ring tu, zakat buah-buahan, anggur, tamar, sebagai contoh, ataupun zakat padi, zakat beras, zakat gandum, padi, sebagai contoh. Maka hak ni tidak disyaratkan cukup haul. Sebab Allah Ta'ala kabul dalam Quran, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan hendaklah kamu memberi akan haknya, kewajipannya pada hari kamu menuaikannya. Jadi maksudnya apabila kita tuai buah-buahan tersebut, tanaman tersebut, maka ketika tu wajib kita kena keluar zakat tanpa disyaratkan cukup haul. Okey, ini yang pertama. Sama juga dengan rikaz. Rikaz ni maksudnya dafinul jahiliyah. Seorang tu dia dia buka tanah, yang mana dia jumpa dalam tanah saat itu harta yang mana ditengok kepada tarikh saat itu adalah sebelum daripada kedatangan Islam di negeri dia. Jadi bermakna harta tu dimiliki oleh orang kafir dahulu. Maka tu dinamakan rikaz. Maka wajib dia kena keluar zakat. Yang mana hak tu tidak disyaratkan haul. Apabila dia dapat benda tu, wajib kena keluar zakat lalu. Begitu juga galian emas sedang perak. Jadi seorang tu dia pergi ngayuk emas ataupun dia cari perak. Lepas tu dia dapatlah. Dia pergi ngayuk emas, dia di sana ada lombong emas kan. Jadi dia ambil, dia pun ngayuk emas, dia dapatkan emas, maka wajib dia kena keluar zakat lalu tanpa disyaratkan cukup haul. Tapi di sana ada beberapa harta yang mana tidak wajib zakat melainkan apabila cukup haul. Kerana kata Nabi SAW, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada pada harta itu zakat sehingga cukup ke atasnya oleh haul, cukup setahun. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Di sana ada harta yang dinamakan sebagai al-malul mustafad, harta yang diperolehi. Itu makna al-malul mustafad. Dipanggil al-amwalul mustafadah, harta-harta yang diperolehi. Kita nak faham harta yang diperolehi adalah sebagai contoh. Kita kerja sampai cukup bulan, kita dapat gaji. Okey, itu dipanggil al-malul mustafad, harta yang kita perolehi. Sama juga sebagai contoh, apabila ayah kita mati ke ataupun keluarga kita mati, tiba-tiba ada bahagian kita daripada pusaka dia, maka kita dapat pusaka. Itu dipanggil al-malul mustafad, harta yang diperolehi. Ataupun kawan kita hadiahkan kepada kita, kawan kita sedekah kepada kita, hadiah kepada kita, sumbang kepada kita. Tak kira lah berapa jumlah pun. Okey, itu dipanggil al-malul mustafad, harta yang diperolehi. Begitu juga orang yang nega sampai masa dapat keuntungan, maka keuntungan tu termasuk dalam al-malul mustafad, harta yang diperolehi. Harta yang diperolehi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kewajipan zakat al-malul mustafad adalah mesti kena cukup haul ataupun tidak? Hal ni berlaku perbezaan di kalangan ulama. Ulama berbeza pandangan. Okey. Dalam bab fiqh memang banyaklah berlaku khilaf. Cuma kita nak pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya al-malul mustafad tidak wajib zakat melainkan apabila cukup haul. Ini pandangan majoriti ulama fiqh. Al-malul mustafad tidak wajib zakat melainkan cukup haul. Okey, kita buat contoh untuk kita faham perbincangan dan permasalahan ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah seorang tu dia mempunyai maksudnya dia mempunyai duit simpanan dia sebanyak 20,000. Sebagai contohlah 20,000. Katakanlah 20,000 tu cukup nisab. Okey, katakanlah 20,000 tu cukup nisab. Okey, dia ada simpanan dia 20,000. Jadi bermula simpanan dia 20,000 ataupun duit dia yang disimpan bermula cukup nisab saat itu, katakanlah pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram tahun 1410 sebagai contoh, 1410 bermula cukupnya nisab duit simpanan dia sebagai contoh. Jadi disimpan 1,000 sampai ke 1 Muharram cukuplah nisab duit tersebut. 1 Muharram 1410 sebagai contoh. Maka 1 Muharram 1411 maka cukup haul, cukup setahun simpanan dia. Maka wajib dia kena keluar zakat simpanan tersebut. Okey, itu jelas. Itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duit dia yang kata cukup nisab saat itu adalah 1 Muharram 1410. Tiba-tiba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamil Akhir, Rejab, Sya'ban. Pada bulan Sya'ban sebelum daripada bulan Ramadan, tiba-tiba ayah dia meninggal dunia. Apabila ayah dia meninggal dunia, maka ayah dia meninggal duit. Dan antara dia adalah antara ahli waris kepada ayah dia. Maka adalah bahagian dia. Jadi bermakna pada bulan Syawal saat itu, dia telah memperolehi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah memperolehi harta pusaka katakanlah sebanyak 40,000. Jadi duit simpanan dia ada 20,000. Lepas tu dia dapat saka 40,000 daripada duit yang ditinggal oleh ayah dia pada bulan Sya'ban. Jadi katakanlah 1 Sya'ban 1410. Okey. Jadi apabila cukup 1 Muharram 1411, jadi harta simpanan dia sebanyak 20,000 tu cukup dah haul, maka wajib dia kena keluar zakat. Adakah 1 Muharram 1411 tadi tu wajib juga dia keluar zakat harta yang dimulai pusaka pada bulan Sya'ban 1410 tadi? Okey. Jelas kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpandukan kepada hadis ini, menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat sebanyak 40,000 saat ni itu tidak wajib pada 1 Muharram 1411. Sebab benda sebab tak cukup haul lagi harta yang dia boleh saka. Hak cukup haul tadi hak simpanan dia. Nanti pada bulan Sya'ban 1411 barulah wajib pula dia kena keluar zakat sebanyak
ataupun pada bulan Sya'ban 1411 dia kena keluar zakat harta zakat yang disipang tau. Jadi bermakna haul simpanan dia adalah pada bulan Muharram, manakala haul harta yang diperolehi daripada pusaka saat itu adalah pada bulan Sya'ban. Okey, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam masalah seorang tu berniaga. Tiba-tiba dalam ketika dia berniaga dia mendapat keuntungan. Maka keuntungan daripada perniagaan dia itu dinamakan al-malul mustafad. Tiba-tiba apabila cukup haul perniagaan dia, adakah digabungkan juga keuntungan ataupun tidak? Sebenarnya di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan haul keuntungan dikirakan suku berbanding dengan haul perniagaan. Maksudnya apabila cukup haul perniagaan, keluar zakat perniagaan tidak termasuk keuntungan tersebut. Keuntungan tersebut mesti kena keluar zakat apabila cukup haul bagi keuntungan tersebut. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian ulama. Namun sebahagian yang lain pula berpandangan bahawasanya haul keuntungan saat itu dia mengikut haul kepada perniagaan. Jadi kalau sekiranya cukup haul perniagaan pada 1 Muharram, walaupun 3 hari sebelum 1 Muharram baru didapat keuntungan 2 hari baru. Apabila cukup 1 Muharram, maka wajib dia kena keluar zakat perniagaan dan dicampur sekali keuntungan yang baru diperolehi baru selama 2 hari. Kerana haul kepada keuntungan dia mengikuti haul kepada modal dia, kepada modal perniagaan. Pandangan sebahagian daripada ulama. Namun pandangan yang kedua, mereka berpandangan bahawasanya baik, minta maaf ada sedikit gangguan saat ni. Harap-harap tak ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tu maksud daripada apa yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Katanya lagi, wa an Ali radhiyallahu anhu qala ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود والدار قطني والراجح وقفه أيضا. Maksudnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali adalah seorang sahabat yang cukup masyhur. Dia adalah kanak-kanak yang mula-mula memeluk Islam. Jadi orang yang mula-mula Islam antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hidup di dalam rumah Rasulullah kerana Rasulullah pelihara dia start daripada kecil lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelihara dia. Jadi apabila besar Rasulullah kahwinkan dia pula dengan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cucu Rasulullah yang paling ramai juga daripada dia. Cucu Rasulullah yang paling ramai juga daripada dia. Dan dia menjadi khalifah yang keempat setelah daripada kewafatan dan kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Ali adalah seorang sahabat yang cukup masyhur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Ali telah mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasul kata lagu mana, lembu yang dibawa bekerja tidak diwajibkan zakat. Tidak wajib dizakatkan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Darqutni. Namun hadis ini pandangan yang kuatnya adalah hadis mauquf. Maksudnya ia bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan Sayyidina Ali. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis, ada asar yang berbunyi laisa fil baqaril awamili sadaqah. Tidaklah pada lembu yang bekerja, tidak ada pada lembu yang bekerja sedekah. Maksudnya dalam hadis ni menyatakan bahawasanya lembu yang dijadikan untuk bekerja tidak diwajibkan zakat.
lembu yang digunakan untuk bekerja tidak diwajibkan zakat. Okey, sebelum daripada kita hurai maksud daripada hadis ini, maksud daripada asar ini, kita nak hurai dulu apa maksud pandangan yang kuat hadis ini adalah hadis mauquf. Maksudnya hadis ini diriwayat secara marfu' dan diriwayat secara mauquf sebagaimana hadis sebelumnya. Maksudnya di sana ada riwayat bahawasanya hadis ini daripada Sayyidina Ali, daripada Rasulullah bersabda. Ini perkataan Rasulullah. Baik. Jadi apabila di perkataan Rasulullah, maka jelas ia boleh dijadikan sandaran hukum kalau sekiranya dia sahih. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ada riwayat mengatakan bukan perkataan Rasulullah, ia adalah perkataan Sayyidina Ali. Maksudnya ada riwayat menyebut ia adalah perkataan Rasulullah dan ada riwayat menyebut ia adalah perkataan Sayyidina Ali. Okey, itu maksud dia. Hak yang kata perkataan Rasulullah, maka hadis ini diriwayat secara marfu'. Hak yang riwayat mengatakan ini adalah perkataan Sayyidina Ali, bermakna hadis ini diriwayat secara mauquf. Okey, kalau kita buat kajian, bukan kita lah, ulama-ulama hadis, setelah ulama hadis membuat kajian, maka di sisi ulama hadis juga berlaku perbezaan pandangan. Namun pandangan yang kuat bahawasanya hadis ini sebenarnya adalah hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Maksudnya ia adalah perkataan Sayyidina Ali. Okey, itu maksud dia. Jadi apa hak yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Benda hak yang Sayyidina Ali kata, maksud hak yang dikatakan oleh Sayyidina Ali adalah lembu yang digunakan untuk bekerja, yang dijadikan sebagai alat kita buat kerja, maka tidak wajib zakat padanya. Bagaimanakah maksud lembu yang digunakan untuk bekerja? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu di tempat kita, orang-orang tua sawah padi. Jadi ketika nak membajak ataupun kalau bahasa baik. Minta maaf, ada masalah lagi. Baik, jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nak membajak mereka mengguna lembu, mengguna kerbau. Okey, lembu hak yang diguna untuk membajak sawah ataupun untuk buat gala, maka dinamakan lembu yang digunakan untuk bekerja. Kadang-kadang dia nak ambil air daripada telaga, maka digunakan lembu untuk ambil air daripada telaga, dia tolak ke sana, lepas tu lembu buat naik air, lepas tu dia cuang, dia pun panggil pula lembu, buat turun tadi di telaga, lepas tu tolak pula lembu, lepas tu. Jadi pendek kata adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh lembu yang digunakan oleh orang-orang dulu. Jadi lembu yang digunakan untuk bekerja tidak wajib zakat. Jadi ini hukum. Jadi Sayyidina Ali menyebut bahawasanya lembu yang digunakan untuk bekerja tidak diwajibkan zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia adalah perkataan Sayyidina Ali mengikut pandangan yang lebih kuat, namun maksud daripada perkataan Sayyidina Ali ini tidak mungkin Sayyidina Ali reka-reka sendiri. Mana mungkin Sayyidina Ali menafikan kewajipan zakat tersebut, mereka-rekakan hukum kalau sekiranya benda tu tidak datang daripada Rasulullah. Jadi benda tu adalah pengetahuan Sayyidina Ali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama fiqh menyebut bahawasanya antara syarat wajib zakat binatang adalah binatang tersebut tidaklah dijadikan ataupun digunakan sebagai alat untuk bekerja. Binatang tersebut bukanlah dijadikan sebagai alat untuk bekerja. Jadi kalau dijadikan alat untuk bekerja, baik, maka ketika tu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat pada binatang tersebut. Dia orang dulu dia guna untuk itulah, untuk berkebun, untuk bertanam. Jadi kalau ketika untuk berkebun, maka cukuplah mengeluarkan zakat daripada kebun dia. Jadi peralatan-peralatan yang digunakan saat itu tidak wajib dia keluar zakat. Okey, itu maksud dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di zaman kita ni, di zaman kita orang nak pakai dah binatang, melainkan kalau di Fatani ataupun di Thailand masih lagi orang guna binatang. Orang guna kerbau, orang guna lembu, tapi kebiasaan orang guna kerbau lah. Orang guna kerbau di Thailand.
Dan hamba pernah tengok lah di Thailand tu, orang guna kerbau untuk membajak sawah. Dan kita lah ni dok pergi di Thailand pun, kita boleh tengok dalam Google. Kita buka je, ada lalu dah. Jadi maksudnya masih lagi ada negara yang menggunakan perkara tersebut, walaupun sekarang ni canggih. Cuma kecanggihan tersebut bukanlah sampai ke seluruh pelosok dunia, dan bukan semua orang mampu untuk memperolehi kecanggihan tersebut, kerana untuk memperolehi traktor dan seumpamanya dia perlu kepada perbelanjaan yang tinggi, dan bukan semua manusia mampu untuk mengeluarkan perbelanjaan tinggi untuk memperolehi perkara tersebut. Okey, jadi jelas maksud daripada hadis ini. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. Maksudnya daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada baik. Minta maaf ada sedikit gangguan. Jadi katanya daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Siapa datuknya? Iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa memegang, menjaga, memegang hak perwalian anak yatim yang berharta, maka hendaklah dia kembangkan harta anak yatimnya itu dengan perniagaan, dan jangan biarkan begitu saja agar tidak berkurangan kerana dimakan zakat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ad-Darqutni. Meskipun sanadnya lemah, namun Imam Asy-Syafi'i mempunyai bukti yang menguatkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hak yang diterjemah oleh penterjemah kita. Okey, maksudnya lagu mana? Di sana ada hadis yang diriwayat daripada seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa hak yang menjaga harta anak yatim. Katakanlah seorang lelaki mati, dia meninggal anak yatim. Maka harta anak yatim itu dijaga oleh siapa? Oleh datuk dia. Sebab dia apabila seorang tu mati, maka hak yang menjaga anak yatim, yang menjadi penjaga anak yatim, yang menjadi pengganti kepada ayah kepada anak yatim adalah datuk dia, ayah kepada ayah. Dia bukan ibu kepada anak yatim tersebut. Tapi masyarakat kita dia silap dalam permasalahan ni. Dia ingat ibu kepada si anak tersebut yang wajib memberi nafkah. Bukan ibu yang wajib memberi nafkah, bukan datuk, ayah kepada ayah yang wajib memberi nafkah, yang jaga. Jadi katakanlah datuk dia saat ni tu, dia pegang harta anak yatim. Dia jagalah harta cucu dia setelah daripada anak dia mati. Anak dia ada anak yatim. Anak yatim ni adalah anak yang kematian ayah. Dia kematian ibu, bukan yatim. Dia kematian ayah, yatim. Dan dia masih lagi belum balik. Kalau balik tidak anak yatim dah. Mai umur 18 anak yatim dia lagi. Dia belum balik barulah anak yatim. Jadi ketika mana dia pegang harta anak yatim, dia jaga harta anak yatim, dia ni adalah pemegang amanah harta anak yatim, dia jaga harta anak yatim, maka hendaklah dia berniaga untuk hendaklah dia jadikan harta ataupun diguna harta anak yatim saat itu untuk perniagaan. Maksudnya dia kembangkan, dia suburkan harta anak yatim tersebut dengan cara
dia guna untuk berniaga. Dia guna untuk berniaga. Bagi siapa-siapa hak yang dipercayai, hak yang pandai, hak yang boleh membawa, yang boleh menghasilkan keuntungan, duit anak yatim tersebut bagi kepada dia agar duit anak yatim saat ini tu semakin bertambah. Maka daripada hadis ini sebahagian ulama menyebut bahawasanya sunat kepada penjaga harta anak yatim, dia guna duit anak yatim itu untuk mendapat keuntungan. Tapi kena ingat dalam masalah ni kena berhati-hati. Dia dah boleh buat ikut dang, dia kena bagi perniagaan walaupun untung tidak besar, tetapi dia kena guna perniagaan yang risiko dia adalah sedikit, jangan risiko besar. Jangan risiko besar. Baik. Jadi mesti kena risiko dia kecil lah. Risiko dia kecil. Kenapa kau hendaklah dia berniaga dengan harta anak yatim tersebut? Kerana jangan biarkan harta anak yatim itu dihabisi oleh zakat. Jadi daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya harta anak yatim juga diwajibkan zakat. Harta anak yatim juga diwajibkan zakat. Di sana ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Adakah harta anak yatim, harta orang gila wajib zakat ataupun tidak? Menurut pandangan majoriti ulama, sebagaimana orang tua apabila cukup syarat dia wajib zakat, begitu juga harta anak yatim, harta orang gila juga wajib kena keluar zakat. Cuma orang yang mengeluarkan zakatnya adalah wali dia. Wali dia yang mengeluarkan zakat harta anak yatim dan zakat harta orang gila. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dinilai dhaif oleh sebahagian daripada ulama hadis. Ataupun ramai ulama hadis menilai hadis ni sebagai dhaif. Namun hadis ini maksudnya di sana ada penyokong. Di sana ada penyokong kepada hadis ini. Antaranya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Syafi'i secara mursal. Hadis mursal juga adalah hadis dhaif. Hadis mursal ada juga hadis dhaif. Namun sebahagian daripada ulama melihat kepada walaupun hadis yang lain dhaif, tapi ada beberapa hadis yang dhaif yang lain, maka jadi kuat juga hadis ini. Baik. Namun sebenarnya sebahagian ulama fiqh bukan hanya melihat kepada hadis ini, tapi melihat kepada asal tuntutan keluar zakat secara umum. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Ta'ala mewajibkan kita mengeluar zakat, Allah Ta'ala cover secara umum diwajibkan zakat tanpa menentukan orang ni dan mengeluarkan orang ni. Maka secara umumnya apabila orang tu mempunyai harta, walaupun dia orang gila, walaupun dia kanak-kanak, maka wajib dia kena mengeluarkan zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang diperolehi oleh kanak-kanak, harta yang dimiliki oleh kanak-kanak juga wajib zakat. Sebagai contoh, kanak-kanak ni anak yatim sebagai contoh. Jadi setelah daripada ibu bapa dia meninggal dunia, dia masa tu umur katakanlah 5 tahun. Ibu bapa dia meninggal dunia dalam satu kemalangan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi dia antara ahli waris. Jadi dia dapatlah harta pusaka. Dia dapat banyak harta pusaka. Dapat 500,000 dia. Maka 500,000 saat ni tu, okey, adalah pemegang amanah. Hak yang wali dia lah, hak yang pegang dia. Datuk dia pegang. Baik. Jadi harta dia apabila cukup setahun, cukup nisab, cukup haul, maka wajib kena keluar zakat. Wajib kena keluar zakat sebanyak 2.5%. Sebanyak 2.5%. Jadi kalau 500,000 tu banyaklah kena keluar zakat. 500,000 tu memang banyaklah kena keluar zakat. 2.5% memang cukup banyaklah daripada 500,000. Walaupun harta kanak-kanak tetap wajib kena keluar zakat. Tetap wajib kena keluar zakat. Jangan kita kata siang pula. Dah, bukan. Kita jangan melihat kepada harta tu dimiliki oleh kanak-kanak. Tetapi kita akan melihat ia adalah ketetapan yang ditetapkan oleh syarak Allah Ta'ala yang menetapkan perkara tersebut yang difahami oleh ulama-ulama mu'tabar. Baik.
Namun sebaik-baiknya adalah datuk tu, ayah datuk kepada kanak-kanak yang menjadi wali kepada anak yatim tersebut, mengambil sebahagian daripada harta anak tersebut, dia buat berniaga. Sama ada dia bagi kepada kawan-kawan dia, hak yang boleh dipercayai. Jadi carilah benda-benda benda-benda hak yang bahaya dia tidak risiko dia tidak besar lah. Contoh kita sekarang ni ada banyak dah ASB ke apa semua sekali, boleh dah, tak ada masalah. Tu hak yang molek jugalah, tapi kena jagalah, carilah hak yang betul-betul suci daripada penipuan, suci daripada riba. Kita kena jaga molek lah. Kita kena jaga molek, jangan masuk dalam saham-saham dalam bank hak yang menggunakan saham tersebut untuk perkara-perkara yang haram, riba, perjudian dan seumpamanya. Tu kita kena jaga. Jadi kalau sekiranya benda perniagaan tu memang patuh syariah, maka perniagaan tu memang ada benda ada kelulusan lah daripada pihak-pihak yang berautoriti, dan memang tidak ada risiko atau risikonya hanya benda sedikit sangat, maka ambil harta anak yatim, tabur di tempat itu agar harta anak yatim tidak berkurangan dengan zakat. Tetapi sebenarnya bukanlah perbuatan ataupun melaburkan harta anak yatim itu wajib, bukan. Bukan wajib, hukum dia adalah disunatkan. Kalau tidak buat sekalipun tidak menjadi masalah. Kalau dia tidak buat sekalipun tidak menjadi masalah. Bukanlah kewajipan bagi dia. Hak tu hak yang paling comel. Tu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ini kita faham bahawasanya harta anak yatim juga diwajibkan zakat. Maksudnya bukan harta orang dewasa sahaja. Ini menurut pandangan majoriti ulama. Seterusnya wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa telah menceritakan bahawasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang sesuatu kaum menyerahkan harta zakatnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat buat mereka. Baik, hadis muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dan di antara perkara yang disunatkan apabila orang bagi zakat kepada kita adalah kita berdoa untuk dia. Apabila orang bagi zakat kepada kita, maka hak yang paling comelnya adalah kita berdoa untuk dia. Kita berdoa. Baik, dan Rasulullah ketika orang mari atau zakat kepada dia, dia berdoa. Antara doa yang pernah Rasulullah doa adalah Allahumma salli alaihim. Ya Allah, beri rahmatlah kepada mereka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah sebahagian daripada harta mereka itu sebagai sedekah, yang mana sedekah itu membersihkan harta dan menyucikan harta mereka itu, dan hendaklah engkau berdoa untuk mereka itu, sesungguhnya doa engkau memberi ketenangan untuk mereka itu. Jadi dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk mengambil sedekah zakat daripada harta orang-orang Islam. Dan apabila Rasul ambil, Rasul berdoa. Dan Rasulullah apabila orang mari atau sedekah, orang mari atau zakat, maka Rasul berdoa. Sebab itulah kata ulama, sunat kita berdoa apabila orang bagi sedekah kepada kita. Cuma doa saat itu, kalau kita nak doa sebagaimana Rasul doa, Allahumma salli alaihim, laku khilaf. Boleh tak kita nak doa, ya Allah, hendaklah engkau berselawat kepada mereka itu, boleh ke tak? Di sini berlaku khilaf. Sebagian ulama kata tak boleh, makruh. Kerana doa selawat ni hanya untuk Rasulullah.
Kalau untuk orang lain, mesti dia kena mengikut Rasulullah. Contoh kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi keluarga Muhammad adalah mengikut Muhammad. Jadi nak kata Allahumma salli ala Muhammad tanpa menyebut Muhammad tak boleh. Makruh. Itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Sama juga ketika orang bagi zakat kepada kita, maka makruh kita doa dengan doa Allahumma salli alaihim. Jadi Rasulullah tak ada masalah. Dah ni Rasulullah doa kepada keluarga Abi Aufa, tak ada masalah. Sebab Rasulullah, benda tu khusus untuk Rasulullah, dan Rasul boleh beri kepada siapa yang dia kehendaki benda yang dikhususkan kepadanya. Baik. Dah kita nak doa dengan doa lagu mana? Okey, doa-doa yang lain. Semoga Allah Ta'ala memberkati harta dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ganjaran kepada dia. Dia orang yang bagi zakat kepada kita, dia buat baik kepada kita. Apabila orang tu buat baik kepada kita, maka kita kena balas balik kebaikan. Sekurang-kurang kita balas dengan doa. Sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man suni'a alaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi thana." Sesiapa yang dilakukan kepadanya kebaikan, maka dia buat kepada orang yang dia berkata kepada orang yang melakukan kebaikan kepada dia, semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran kebaikan kepadamu, jazakallahu khaira, maka faqad ablagha fi thana, maka sesungguhnya dia begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kamu, maka membalas balik kebaikan tersebut. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuh. Kalau sekiranya mung tidak dapati benda yang boleh membalas balik kebaikan yang dibuat kepada kamu, maka mung berdoa kepadanya sehingga mung sendiri berpandangan sesungguhnya mung telah membalas kebaikan dia. Jadi sekurang-kurangnya berdoa kepada dia. Sebab itulah ketika orang bagi zakat kepada kita, kita doa. Kita doa. Jangan bagi zakat kita kata pula, oh sikit banyak ke? Jangan. Jadi orang buat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita lebih kurang dalam 2 minit lagi masuk Isyak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hamba mohon maaf banyak-banyak di atas ada sedikit kekurangan, ada gangguan lain sikit sana, hamba minta maaf banyak. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan cuba perbaiki kelemahan tersebut. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.